Pengarah syarikat Mel Beach Resort sendirian berhad didenda sebanyak RM150,000 oleh Mahkamah Session Besut pada 23 Januari 2024 selepas mengaku bersalah membina bangunan tanpa penyelenggaraan sewajarnya sehingga menyebabkan runtuh dan menyebabkan kematian dua pekerjanya pada 9 November 2015. Pertuduhan terhadap Bonhan mengikut Seksyen 34B-1-C Akta Institut Kemajuan Industri Kemajuan Malaysia 1994 dibaca bersama Seksyen 34D-1 Akta sama, iaitu dia boleh didenda RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Tertuduh Lee Bonhan 55 tahun mengaku bersalah di hadapan Hakim Ahmad Fadli Mahmud. Mengikut dakwaan, Lee Bonhan didakwa membina bangunan peranginan di Pulau Perhentian menggunakan lukisan konsep oleh pelukis bebas yang tidak boleh digunakan dalam mana-mana projek pembinaan dan tidak mendapat pengiktirafan daripada perunding kanan. Bangunan yang dibina Lee sebagai kontraktor itu juga didapati tidak mendapat kelulusan pembinaan dan kebenaran merancang daripada Majlis Daerah Besut selain gagal melaksanakan siasatan tanah di tapak pembinaan terbabit. Kertas pertuduhan juga antara lain menyebut Lee tidak menyediakan laporan kesan alam sekitar bagi projek pembinaan, mengambil penyelia tapak tidak kompeten termasuk mengupah pekerja tidak mahir serta tidak mempunyai perakuan kemahiran dan akreditasi daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Pegawai pendakwa daripada CIDB Muhammad Hafiz Hassan berkata, ekoran itu Lee telah menyebabkan keseluruhan bangunan 3 tingkat yang dalam pembinaan itu runtuh dan menghempap 7 orang pekerja sehingga mengakibatkan 2 pekerja warga Indonesia, Suparo dan Fatul Munir maut dalam kejadian. Muhammad Hafiz berkata, tertuduh wajar dikenakan hukuman berat kerana insiden itu berhubung kait dengan isu kepentingan awam. Ujarnya, tertuduh bernasib baik kejadian itu berlaku sewaktu tempoh pembinaan dan bukan selepas ia siap dibina di mana risikonya jauh lebih besar. Sementara itu, Peguam Haider Yazid mewakili Lee memohon untuk anak guamnya diberikan hukuman lebih ringan kerana pengakuan bersalah Lee telah menjimatkan masa perbicaraan mahkamah. Haider berkata Lee turut mengambil tanggungjawab dengan menanggung kos rawatan 5 mangsa yang cedera selain kos penghantaran jenazah Suparo dan Fatul Munir ke Indonesia berjumlah RM44,300. Untuk rekod, sebuah bangunan restoran 3 tingkat yang dalam pembinaan di sebuah resort tiba-tiba runtuh dan menghempap 7 pekerja di mana 5 mangsa terselamat manakala 2 lagi terkorban. Lee kemudian membayar denda berkenaan kira-kira pukul 11.20 pagi pada 23 Januari 2024 sebelum meninggalkan kompleks mahkamah. Kejadian berbahaya boleh berlaku di mana jua. Justru diharapkan semua masyarakat sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika berada di mana-mana tempat pembinaan.